Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat malam dan selamat datang ke Bicara DR pada malam ini 15 Oktober 2020. Sekali lagi bersama saya Hafiz Dolson pada malam ini, dan hari ini merupakan hari ketiga Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat di Sabah dan juga merupakan hari kedua Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga di wilayah Persekutuan Putrajaya. Dan seperti biasa, untuk membuka tirai Bicara DR pada malam ini, kita akan paparkan kepada anda statistik terkini jangkitan COVID-19 dalam negara. Dan setakat hari ini 15 Oktober 2020 terdapat 589 kes baru dilaporkan, mencatatkan sedikit penurunan berbanding semalam, dan 3 kes import dilaporkan hari ini di mana mendapat jangkitan di luar negara, dan 586 merupakan kes tempatan. Dan menarik perhatian kita semua hari ini adalah jumlah jangkitan ataupun jumlah kes sembuh yang dilaporkan hari ini adalah sebanyak 409, merupakan kes sembuh tertinggi semenjak pandemik melanda negara. Dan duka cita dimaklumkan 3 kematian dilaporkan hari ini. Dan hari ini merupakan hari kedua Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di Selangor, KL dan juga Putrajaya. Hari ini terdapat 150 kes di Selangor sahaja, dan majoritinya adalah di Sabah sebanyak 304 kes. Di tempat yang ketiga boleh dikatakan di Perak 52 kes, diikuti Kedah 31 kes, Pulau Pinang 16 kes, Negeri Sembilan 11 kes, Kuala Lumpur 10 kes, di Labuan 6 kes, Sarawak 4 kes, Melaka dan Kelantan masing-masing 2 kes dan juga Putrajaya hanya 1 kes. Dan ini adalah pecahan jangkitan COVID-19 dalam negara setakat hari ini 15 Oktober 2020. Kita perlu beri perhatian yang penting kepada jumlah-jumlah jangkitan yang berlaku dalam negara. Dan untuk maklumat lanjut di manakah lokasi yang lebih spesifiknya jangkitan ini, daerah-daerah tertentu, anda boleh ke Facebook rasmi Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan hari ini juga merupakan hari cuci tangan sedunia, dan ini juga merupakan satu hari yang penting untuk kita semua. Dalam pengamalan norma baharu ini, perlunya kita kerap mencuci tangan sama ada dengan sabun ataupun cecair pembasmi kuman, dan inilah penting untuk kita putuskan sama-sama rantaian jangkitan COVID-19. Dan bercakap berkenaan dengan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di Selangor, di Kuala Lumpur dan juga Putrajaya, pastinya memberi sedikit kejutan kepada kita kerana keputusan ini telah pun dibuat oleh Majlis Keselamatan Negara dan juga pihak kerajaan untuk kita sama-sama memutuskan jangkitan COVID-19. Dan namun, apakah rasionalnya berkenaan dengan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat ini? Kita di talian ketika ini bersama dengan Datuk Dr. Nur Hayati, merupakan pengarah bahagian kawalan penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia. Hello Datuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Cik Hafiz. Baik, terima kasih Datuk kerana bersama kami dalam Bicara DR. Buat pertama kali saya ingin ucapkan tahniah kepada Datuk atas pengurniaan Datuk buat pertama kalinya, Datuk Dr. Nur Hayati, dan saya fikir ini adalah merupakan satu penganugerahan dan juga penghargaan kepada doktor sendiri dan juga Datuk dalam bersama-sama mengekang penularan COVID-19 ini. Dan Datuk, kalau saya boleh membuka ruang perbincangan pada malam ini berkenaan dengan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB, ramai yang tertanya-tanya dan juga mungkin ramai yang bingung dengan keputusan yang dilakukan oleh pihak kerajaan dan juga MKN ini. Dan pastinya ia mendapat nasihat daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan kita ingin tahu rasionalnya pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat ini di kawasan yang dinyatakan itu di Kuala Lumpur, di Selangor dan juga Putrajaya, dan juga di Sabah yang diadakan lebih awal daripada di kawasan yang saya nyatakan tadi, Datuk. Okay, terima kasih banyak Cik Hafiz. Alhamdulillah di atas anugerah telah diberikan kepada saya. Ini bukan untuk saya tapi untuk semua yang sama telah berempat-pulas untuk memastikan kita dapat mengekang jangkitan COVID-19 di Malaysia. Mengenai rasional pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat yang ditanyakan tadi, pertama kita kena ingat bahawa berdasarkan pemantauan yang dijalankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia didapati sejak 27 September 2020 terdapat pertambahan kes di negeri di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya yang meningkat secara mendadak. Walaupun kes ini kita dapati berselerak, dia tidak tumpu pada suatu kawasan itu tapi ia berselerak di seluruh kawasan di negeri tersebut yang menyebabkan risiko penularan jangkitan dalam komuniti juga meningkat. Sebagai contoh Cik Hafiz, saya bagi contoh
jika kita bandingkan peningkatan kes tempoh 13 hingga 26 September dan dibandingkan dengan 27 September hingga 13 Oktober tahun 2020, sebagai contoh di Selangor, pada 13 hingga 26 September terdapat 30 kes baru yang dilaporkan, manakala kita lihat pada 27 hingga 13 Oktober 2020 terdapat 511 kes baru dilaporkan, iaitu peningkatan sebanyak 481 kes ataupun 1,603%. Begitu juga di wilayah Kuala Lumpur, daripada 13 hingga 26 September terdapat 39 kes, manakala pada 27 September hingga 13 Oktober sebanyak 128 kes. Di Putrajaya pula, pada 13 hingga 26 September tiada kes dilaporkan, manakala daripada 27 September hingga 13 Oktober 20 kes. So ini menunjukkan peningkatan kes baru dilaporkan di tiga kawasan utama ini, Selangor, Kelantan, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Dan kita juga memantau dari segi kluster, peningkatan kluster yang dilaporkan setiap hari, dan kita dapati bahawa di tiga kawasan yang kita telah laksanakan perintah pergerakan, seperti di Selangor, pada 13 hingga 26 September terdapat 3 kluster dilaporkan, tetapi pada 27 September hingga 13 Oktober terdapat 19 kluster baru dilaporkan, iaitu peningkatan sebanyak 16 kluster baru. Di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur pula, daripada kosong kluster yang dilaporkan, telah meningkat pada 11 kluster kes baru dilaporkan daripada 27 September hingga 13 Oktober. Dan Putrajaya pula, daripada kosong kluster telah meningkat pada 7 kluster kes baru telah dilaporkan di Putrajaya. Jadi jika dari segi peningkatan kes dan juga kluster, ia amat menyumbangkanlah kepada kita semua. Dan apabila kita lihat juga di sekitar Klang Valley ini atau Lembah Kelang, di Selangor, Kuala Lumpur dan juga wilayah Putrajaya, kita dapati bahawa terdapat pergerakan penduduk yang begitu aktif di sekitar tiga kawasan ini, yang mana-mana mereka bergerak daripada satu daerah ke satu daerah ataupun daripada Selangor ke Putrajaya ke Kuala Lumpur, sama ada mereka bergerak ini setakat oleh bekerja ataupun mereka belajar, melancong di belah lain-lain. Jadi pergerakan mereka ini actually merungsingkan kita, sebab kita tidak pasti siapa antara mereka ini adalah kes yang positif, dan ini akan menyebabkan kemungkinan berlakunya penularan bukan hanya di satu kawasan yang berlaku kluster, tapi juga mungkin ia akan membawa penularan ini ke tempat-tempat lain di negeri bersebelahan sebagainya. Jadi apa yang ingin dinyatakan di sini, strategi yang dikenalkan oleh kerajaan sebagai Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat ini adalah bertujuan untuk mengawal pergerakan aktif individu-individu ini di antara daerah ataupun negeri. Di samping ia dapat membantu Kementerian Kesihatan Malaysia dalam menjalankan aktiviti seperti pengesahan aktif kes dan kontak, pengambilan sampel, isolasi kes positif dalam hospital untuk rawatan dan pemantauan. Kita kuarantin mereka yang kontak rapat kepada kes positif COVID-19 untuk tempoh 14 hari. Juga kita mempertingkatkan saringan komuniti dan juga pihak kesihatan kepada penduduk di sekitar kawasan tersebut. Jadi justru strategi kerajaan dengan melaksanakan PKPB ini dapat membantu keseluruhannya strategi kita secara menyeluruh, bukan hanya kepada Kementerian Kesihatan Malaysia tapi juga kepada semua agensi atau kementerian berkaitan, di mana masing-masing dapat mempertingkatkan dan memperkukuhkan langkah pencegahan kawalan, terutama kepada Kementerian Kesihatan Malaysia, yang di mana ia dapat membantu kami memperkukuhkan dan mempertingkatkan langkah kesihatan awam bagi memutuskan rantai jangkitan yang sedang berlaku di kawasan yang telah kita laporkan. Ini antara rasional kenapa Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat ataupun PKPB ini dilaksanakan, Cik Hafiz, ya. Baik, Datuk, kalau apa yang dinyatakan oleh Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah mengatakan bahawa kluster-kluster yang dilaporkan di Selangor sudah mula bergerak ke negeri lain, dan kita percaya bahawa PKPB ini dapat mengekang sepenuhnya. Namun kalau mengambil pengalaman terdahulu Perintah Kawalan Pergerakan diikuti Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat, adakah ia sama situasinya seperti dahulu? Dan ada juga yang bertanya bahawa kalau kita melihat kepada pecahan kes, majoritinya adalah berlaku di Sabah, di penjara Pulau Pinang dan sebagainya. Namun di Selangor ini kita melihat kes mungkin tidak berlaku peningkatan secara drastik seperti di Sabah. Adakah perlu kita meletakkan satu kerisauan yang tinggi dalam situasi ini, Datuk? Okay, jadi apa kita sekarang ni? Sebelum ini kita ada sarankan mengenai pentingnya kita menjaga setiap kawasan komuniti supaya kekal hijau, tak ada kes baru. So kita tidak berlaku jangkitan kes baru ataupun kluster
daripada kawasan yang kita zonkan sebagai hijau, iaitu ada kes kepada kuning, iaitu kes 1 kes hingga ke 40 kes, ataupun kepada zon atau kawasan merah yang mempunyai kes baru dilaporkan dalam tempoh 14 hari sebanyak lebih pada 40 kes. Jadi untuk itu kita ingin mencegah kawasan-kawasan ini yang daripada hijau yang tak ada kes menjadi kuning daripada kawasan kuning ini menjadi merah. Merah ini maknanya terdapat lebih pada 40 kes baru yang dilakukan dalam tempoh 14 hari lalu di kawasan tersebut. Jadi untuk itu, jika kita bandingkan juga semasa fasa Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat pada 4 Mei hingga 9 Jun 2020, kita dapati bahawa bilangan kes tinggi tetapi kes tersebut terhad dalam kawasan tertentu. Seperti penempatan warga asing dan depo tahanan. Jika Cik Hafiz ingat lah maka Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan pada masa itu telah dapat dilaksanakan dengan agak berkesan di kawasan tersebut yang kita boleh buat demarcation area yang mana kita dapat kawal jangkitan atau penularan COVID-19. Dan juga kita dapati bahawa berdasarkan pemantauan dan pilihan risiko yang diangkat oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, beberapa minggu kebelakang ini menunjukkan peningkatan kes dan kluster yang berlaku dalam tempoh yang pendek di beberapa negeri di Malaysia. Seperti tadi yang kita maklumkan, seperti di Selangor, di Kuala Lumpur dan juga di Putrajaya, di mana didapati kes ini tiada lokaliti khusus yang menunjukkan peningkatan kes ini. Dan kemudian mereka juga didapati mereka berada dalam keadaan berserak, banyak tempat ataupun kita kata dia tidak ada lokasi yang khusus yang menunjukkan peningkatan kes di kawasan tersebut. Jadi oleh itu, pada masa ini, apabila tiada satu kawasan yang khusus yang menunjuk kepada kawasan itu yang perlu kita kawal dan kes ini bertaburan, for example satu kes dalam satu kawasan tersebut, ini amat penting supaya kita ingin melihat bahawa bagaimana kita ingin mengekang jangkitan atau penularan jangkitan ini secara komprehensif. Lebih ukur supaya kawasan ini tidak lagi menularkan, PKP baru ini tidak menularkan jangkitan ini kepada penduduk sekitar kawasan tersebut. Jadi di sini Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat yang dilaksanakan pada masa ini ia melibatkan seluruh negeri terbabit. Dan ia dirasakan perlu bagi mengurangkan risiko penularan jangkitan ini, di samping ia dapat memberi ruang kepada pihak berkuasa, terutama kepada Kementerian Kesihatan Malaysia dalam menjalankan langkah-langkah pencegahan kawalan kesihatan awam secara bersepadu dengan kerjasama semua pihak, agensi, kementerian yang tertentu termasuk seperti Angkatan Tentera Malaysia, Polis Nasional Malaysia, NAPMA, MKN, RELA, Sukarelawan, Pertubuhan Bukan Kerajaan dan lain-lain lagi. Jadi now we are talking about how we want to contain this kluster ataupun penularan jangkitan ini dapat terus merebak dan kita tidak nak bahawa daripada kawasan itu kita katakan hijau tak ada kes menjadi kuning dan akhirnya akan menjadi merah secara keseluruhan. Kita nak mengekang ini supaya tidak banyak lagi jangkitan ini berlaku di kawasan-kawasan lain ya. Baik, terima kasih Datuk Dr. Norhayati Rosli merupakan pengarah bahagian kawalan penyakit. Terima kasih atas perkongsian dan juga makluman penting berkenaan dengan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat ini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Datuk Dr. Norhayati Rosli atas penerangan yang cukup jelas penting kepada kita semua berkenaan dengan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat yang memasuki hari kedua ketika ini sehingga 27 Oktober nanti. Baik, terima kasih sekali lagi Datuk. Dan untuk itu dalam bulan Oktober ini juga selain kita menyambut minggu cuci tangan dan sebagainya, dan juga sebenarnya bulan 10 merupakan Pink Oktober ataupun bulan kesedaran kanser payudara, dan topik itulah yang kita akan bawa ke meja perbincangan Bicara DR pada malam ini. Namun kita saksikan dulu resepi sihat oleh Kak Sihat pada malam ini, iaitu khasiat minyak zaitun. Apakah khasiatnya? Jadi sama-sama kita saksikan dahulu. Hai. Minggu ni resepi sihat istimewa tau. Resepi sihat kali ini dibawa khas oleh penaja Olive House. Sesudu nikmat, sebesar manfaat. Akak nak cerita dekat akak-akak semua tentang khasiat minyak zaitun.
Akak-akak nak tahu tak? Minyak zaitun ini diperoleh dari perahan buah zaitun atau lebih dikenali dengan Olea Europea. Nak terbelit lidah akak nak sebut. Okey, buah zaitun ni merupakan tanaman tradisional dari rantau Mediterranean. Nak tahu rantau Mediterranean dekat mana? Buka Google Map ya. Minyak zaitun ini mengandungi vitamin D, E dan bebas lemak trans. Banyak lagi tahu khasiat minyak zaitun ni. Jom akak ceritakan lebih lanjut khasiat minyak zaitun. Akak-akak nak tahu tak? Terdapat lemak yang sihat dan kaya dengan kandungan antioksidan dalam minyak zaitun ni. Mengikut kajian oleh Persatuan Jantung Amerika, mereka yang makan lebih daripada setengah sudu besar minyak zaitun mampu mencegah penyakit kardiovaskular dan penyakit jantung koronari. Berkhasiat sungguh minyak zaitun ni kan? Satu lagi, akak-akak yang selalu sapu roti dengan mentega lah, margarin lah, butter lah. Okey, dah. Lepas ni kurangkanlah ya. Apa kata gantikan dengan minyak zaitun. Akak-akak sihat. Keluarga pun sihat kan? Ada lagi kebaikan minyak zaitun ni. Akak-akak yang mengamalkan minyak zaitun ni kurang berisiko mengembangkan penyakit tekanan darah dan kolesterol tinggi serta mengurangkan keradangan, trombosis, metabolisme karbohidrat dan masalah dengan pembalut dalam saluran darah. Akak tak tipu. Ini fakta, okey? J'aimerais embrasser ce garçon mais je ne sais pas comment lui dire. Apprends-moi. Selepas ini, setiap pagi, akak-akak semua bangun je dari tidur, bolehlah dapatkan sesudu minyak zaitun. Bak kata penaja, sesudu nikmat, sebesar manfaat. wow! Baiklah, itu sahaja minggu ni dari akak untuk penonton setia akak. Jangan marah, Abang Syarif. Bye! Hanya 2 orang saja dari satu rumah yang dibenarkan. Yang lain terpaksa tinggal terus berada di rumah masing-masing. Semua perniagaan, bukan perkhidmatan perlu, adalah ditutup, manakala restoran, kedai makan, kedai runcit dan kedai serbaguna dibenarkan beroperasi antara 6 hingga 6 petang. Jenayah cyber merupakan jenayah komputer yang baru pada abad ini. Internet merupakan satu medium yang tanpa sempadan. E-sports merupakan sebahagian daripada evolusi sukan. Tidak semua perkara kita boleh ambil daripada pembacaan kita di internet. Number 3, mixing up legal and illegal migrant workers. Hey, listen to this. And anti-immigration Facebook groups have been telling illegal migrants to go home. Did you catch it? One word changes the entire structure of the sentence, and that's how media can be very misleading. He says
anti-immigration Facebook group. But the page he's showing is an anti-illegal immigration Facebook group. And there's a big difference between anti-immigration and anti-illegal immigration. 101 East investigates why so many foreigners are being locked up in Malaysia's lockdown. Even in the intro summary, you got it wrong. You're not investigating foreigners, all foreigners. No, you're investigating illegal foreigners. You need to say the word illegal. Baik, itu dia teaser yang berkaitan dengan tajuk pada malam ini, kanser utama untuk wanita dan juga merupakan pembunuh utama untuk golongan wanita iaitu kanser payudara. Bersempena dengan bulan Oktober ini merupakan bulan kesedaran kanser payudara, dan kalau saya boleh bacakan sedikit data pada tahun 2018, 627,000 wanita meninggal dunia akibat kanser payudara. Itu pada tahun 2018. Namun angka ini boleh dikawal sekiranya anda, terutamanya golongan wanita, dapat mengenal pasti lebih awal sekiranya anda mempunyai simptom ataupun tanda sekiranya anda dijangkiti oleh kanser payudara. Baik, saya tidak mahu membuang masa pada malam ini. Kita teruskan perkenalkan tetamu kita pada malam ini merupakan Dr. Zubaidi Haji Ahmad, pengamal perubatan am. Apa khabar, Doktor? Baik, terima kasih. Dan ini bukan kali pertama Doktor di sini, juga pernah datang sebelum ini di set Bicara DR. Dan pentingnya pada malam ini berkenaan dengan tajuk kanser payudara. Senang cerita untuk kita maklumkan kepada orang awam secara santai, secara mudah berkenaan dengan kanser ini. Kalau saya boleh membuka corak perbincangan kita pada malam ini, 1 hingga 10 katakan rakyat Malaysia, tak kira lelaki ataupun wanita, berapa ramai yang sebenarnya tahu berkenaan dengan kanser payudara ini sebenarnya? Ya, saya menjangkakan bahawa tidak ramai yang betul-betul faham tentang kanser payudara ni. Sebab tu ramai di antara kita ni yang confuse sama ada ketumbuhan tu adalah berbahaya atau tidak. Ramai yang menganggap bahawa yang tak berbahaya ni, yang benign kita panggil, sebagai kanser. Sementara yang kanser pula tu dianggap sebagai benign. Yang ini akan menyebabkan kes-kes yang akan bertambah bagi pesakit kanser payudara ni. Sebab tu kita kali ini nak memberi penerangan, kesedaran agar mereka faham apa sebenarnya kanser dan apa nak buat selepas tu. Dan kalau mengikut statistik secara globalnya adalah golongan wanita memang tidak ambil tahu dan juga kemudian ada faktor mengatakan bahawa mereka ini enggan ataupun dalam keadaan denial state bahawa mereka ini dijangkiti kanser payudara. Dan kalau bercakap tentang kanser payudara ini, saya sebagai seorang lelaki juga kadang-kadang tidak tahu jenis-jenis kanser yang ada berkaitan dengan payudara itu. Mungkin Doktor boleh jelaskan secara ringkasnya jenis-jenis kanser payudara yang commonly found dalam kalangan wanita ini, Doktor. Okey, kanser payudara ni adalah satu benda yang agak common ataupun yang agak kita panggil dia definisi dia agak luas. Tetapi apa yang kita nak sebut bahawa setiap ketumbuhan dalam payudara itu sebenarnya dia terdiri daripada 2. Macam saya sebut tadi, iaitu yang kita sebut sebagai benign, yang tidak membahaya, dan satu lagi adalah kanser yang sangat membahaya dan sangat cepat untuk dia punya tindak balas. Jadi sebab itu apa sahaja perubahan dalam payudara seorang wanita, dia harus kena pastikan bahawa adakah dia berbahaya atau tidak. Jangan disimpan saja. Itu yang pertama. Yang kedua, saya nak menarik perhatian bahawa sebelum saya ceritakan tentang jenis-jenis kanser ni, saya nak menarik perhatian bahawa sekarang ni masalah kanser payudara ni dah semakin muda. Kalau dulu saya belajar lebih kurang 30 tahun lepas dalam buku textbook of surgery, dia kata bahawa orang yang berusia 40 tahun ke atas saja yang berisiko tinggi. Tetapi bila saya bercakap dengan kawan-kawan saya yang masih bekerja di hospital, pakar bedah dan sebagainya, ada seorang kawan saya memberitahu bahawa kanser payudara yang termuda sekali yang dia pernah lihat adalah berusia 25 tahun. 25 tahun. Dan saya lebih kurang 25 tahun yang lepas saya bekerja di hospital, saya melihat kanser payudara menjangkiti seorang wanita berusia 35.
Jadi maksud dia daripada 35 masa saya tu, sekarang dah sudah 25. Semakin hari semakin muda. Mungkin kita menganggap bahawa risiko dah ada faktor umur. Tetapi saya percaya bahawa inilah perubahan. Pola perubahan yang berlaku sekarang. Orang yang berpenyakit semakin lama semakin muda. Itu yang pertama yang berlaku. Sebab tu kita nak bagi tahu bahawa walaupun dia muda, dia masih lagi berisiko untuk dapat kanser payudara. Jadi berbalik kepada soalan tadi tentang jenis-jenis. Saya nak permudahkan supaya orang awam faham. Kanser payudara ni sebenarnya dia berpunca daripada 2 atau 3 tempat. Kalau dia lelaki pun ada risiko untuk dapat kanser payudara, tapi lebih kurang 1%. Yang itu hanya berada pada dia punya puting, kita panggil nipple. Sebab mungkin berlakunya perubahan pada kulit yang kita panggil squamous cell carcinoma. Tetapi disebabkan dia berlaku pada nipple dia, pada puting dia, kita menganggap dia sebagai kanser juga. Tetapi dia bukanlah betul-betul kanser payudara. Okey. Yang lain tu mungkin berasal daripada apa yang kita sebut sebagai kelenjar susu. Ataupun mungkin disebabkan oleh duct dia, ataupun tube yang menjambung antara susu dengan nipple, punca daripada situ, ataupun tisu-tisu di antara keduanya, di antara kedua lobul ataupun kedua kelenjar susu tu, itu pun boleh menjadi sebab. Tetapi apa yang penting ialah kita kena faham bahawa setiap wanita kena faham bahawa apa sahaja perubahan pada payudara dia, sama ada pada kulit dia, pada isi dalam dia, pada nipple dia ataupun pada puting dia dan juga pada kelenjar dia adalah sesuatu yang tidak normal. Jangan menganggap sebagai contoh tiba-tiba nampak dia punya kulit pada dia tiba-tiba ada retraction sikit ataupun ke dalam sikit. Dia merasa bahawa ini mungkin normal. Bukan. Kena buat pemeriksaan. Pastikan dia bukan berbahaya. Barulah kita dapat mengurangkan itulah kes-kes kanser payudara ni. Satu penerangan yang cukup penting dan juga kita tidak perlu lagi tabu dalam perbincangan berkenaan dengan kanser payudara ini. Dan doktor menyebut bahawa ada juga golongan lelaki yang dijangkiti kanser payudara namun peratusannya agak kecil. Dan bercakap dengan kanser payudara ini juga, pastinya akan ada risiko-risiko seperti doktor katakan tadi. Persoalannya, risiko kepada golongan wanita dan juga golongan lelaki itu, adakah ia sama atau ada perbezaan disebabkan oleh peratusan kepada lelaki itu lebih kurang daripada golongan wanita itu sendiri? Ya, ini soalan yang menarik dan sebelum tu saya nak menarik sikit perhatian bahawa apa yang kita nampak sekali macam tadi saudara Hafiz beritahu bahawa bilangan pesakit kanser yang banyak tu di seluruh dunia dan di Malaysia dianggarkan bahawa setiap 19 orang tu berisiko ataupun dah ada kanser payudara. Daripada statistik itu berbanding dengan di Eropah lebih kurang 8 orang daripada mungkin daripada 1000 atau 100. Tetapi apa yang penting saya nak beritahu bahawa nombor-nombor ni dia adalah tip of the iceberg. Maksud dia hanya sebahagian kecil saja yang berdaftar. Maksud dia apa? Maksud dia pesakit wanita kanser ni, yang ada kanser ni, dia mendapat rawatan dan doktor mendaftarkan dia. Nama dia, alamat dia, umur dan sebagainya. Yang ini yang dimasukkan dalam registration atau registry pesakit-pesakit kanser. Tetapi yang di bawahnya, yang tidak datang untuk pemeriksaan, mengambil ubat dan sebagainya, banyak. Berapa banyak kita tak tahu. Mungkin 3 kali ganda, mungkin 10 kali ganda. Yang inilah yang kadang-kadang kita nak fikirkan, mengapa mereka tidak datang? Mengapa mereka tidak datang ke hadapan? Sebab tu saya melihat bahawa ni pertama sekali apa yang kita kena faham ialah mereka ni bukannya tak nak datang, tetapi ada aspek-aspek luaran. Sebelum saya tu macam kita selalu cakap, minta maaf saya, payudara ni merupakan aset bagi wanita. Dan apabila doktor mengatakan bahawa dia ada kanser, contoh pertama sekali dia akan fikir payudaranya akan dibuang. Bila dibuang, selalunya dia akan memikirkan apa selepas itu. Pertama sekali, adakah kawan-kawan dia akan memahami? Mungkin kawan-kawan dia memandang rendah pada dia. Dia dah tak ada lah sebelah lah. Contoh, dia dah terasa. Setengah orang okey, setengah orang perkataan-perkataan tu memang menyebabkan dia macam terlalu rendah. Sebab tu dia tak mau. Tak mau. Yang kedua, selepas saya buang ni, adakah suami saya masih menyayangi saya? Itu satu benda yang besar. Sebab tu ramai yang cuba untuk mengekalkan walaupun dia dah nampak busuk, dah apa sebab dia rasa kalau dia dah buang benda ni, dia takut suami dia tidak menyayangi dia. Walaupun suami dia cakap tak apalah, buanglah, tapi masih lagi dalam diri dia ada satu perspektif, ada satu pandangan bila dah tak ada benda ni, mungkin tahap kesayangan tu dia kurang. Yang inilah yang kita nak bagi kesedaran betapa pentingnya melakukan rawatan supaya dia tidak melarat dan akhirnya menyebabkan dia meninggal dunia. Selalunya kita nak buka minda dia. Kalau masalah ini tidak dirawat, meninggal dunia. Pertama sekali siapa yang akan merana? Suami? Tidak.
Kan? Sebab kita tahu bahawa selalunya bila dah meninggal suami akan cari lain. Tetapi anak. Sebab tu bila saya berkaunseling dengan pesakit saya, kena fikir anak. Ya. Anak ni siapa nak jaga? 2-3 orang ni. Kalau dia ada pemikiran macam itu, barulah dia ada semangat. Sebab tu kita nak buka pembincangan ni tentang awareness. Tentang bagaimana kita nak memberanikan, bagi motivasi, bagi penjelasan supaya mereka yang ada masalah ni berani ke depan, berani mendapatkan rawatan, berani menghadapi cabaran selepas pembedahan dan juga rawatan yang lain. Apa yang doktor katakan, boleh saya katakan adalah persepsi kepada golongan wanita sebenarnya. Sebab betul saya katakan tadi berkenaan dengan denial state ataupun keadaan yang menafikan mereka ini dijangkiti dan sebagainya. Tapi sebelum kita berehat, doktor, ingin saya tanya satu soalan juga berkaitan dengan sebelum mendapatkan rawatan, pastinya kita akan sedar ada bendasing-bendasing atau perkara-perkara pelik yang berlaku pada tubuh kita. Ada cara yang lebih mudah untuk kita kenal pasti. Sebab kalau kita melihat kepada ajaran-ajaran ataupun teknik yang diajarkan secara dalam talian mengatakan bahawa okey, boleh pegang dan rasa sendiri, atau ada cara yang lain mungkin untuk sebelum berjumpa doktor, cara tradisionalnya atau cara secara kendiri untuk mengenal pasti kanser payudara itu sendiri? Ya, inilah yang kadang-kadang saya sedih berkaitan dengan kanser payudara ni. Sebab apa? Sebab kanser payudara adalah kanser yang utama, yang paling banyak di kalangan wanita. Sedangkan kanser payudara ni berada di luar, boleh dirasa, boleh didetek atau boleh dikesan lebih awal. Berbandingnya sebagai contoh kanser ovari, mungkin kanser rahim, yang mana berada di dalam. Kalau dia berlaku, selalunya dah stage yang terakhir sekali. Dia dah ada mengalami masalah stage 3, stage 4 baru pergi jumpa doktor sebab dia tak tahu. Tetapi kanser payudara ni di luar. Dan setiap hari seorang wanita tu dia akan mandi, dia akan menyapu sabun, dia akan rasa. Kalau ada kelainan pada payudara dia akan dapat detek awal. Dia akan tahu, oh, ni ada masalah. Sekarang masalah, kenapa mereka tidak pergi mendapat rawatan? Yang itu yang menjadi soalan kita. Sepatutnya kalau saya melihat, sepatutnya kanser-kanser yang berada di dalam abdomen yang susah didetek, itu menjadi pertama. Sebab dia tak tahu. Dah teruk baru dia pergi jumpa doktor. Tetapi kanser payudara ni dah ada depan tu. Dia rasa something wrong. Tetapi mengapa dia tak pergi rawatan? Yang itu yang kalau kita melihat bahawa kemungkinan itulah antaranya. Mungkin setengah orang tu dia menganggap bahawa rawatan ni adalah sesuatu yang mungkin akan menjejaskan kehidupan dia selepas rawatan. Itu yang menjadi masalah. Saya suka di minit pertama ataupun ruang pertama ini doktor sudah memecahkan ruang ataupun pemikiran tabu berkenaan dengan kanser payudara ini. Namun banyak lagi persoalan yang kita ingin pecahkan semuanya. Rasa malu, rasa tidak yakin dan sebagainya berkenaan dengan kanser payudara ini. Namun kita berehat seketika, kembali selepas ini dalam Bicara Diari dan Rawat. Pembelian makanan seperti dulu hanya menggunakan kaedah pandu lalu, penghantaran dan juga take away saja, bungkus saja. Waktu operasi stesen minyak adalah antara 6 pagi hingga 6 petang sahaja. Operasi pasar harian 6 pagi hingga 2 petang. Sexual harassment has a range of sexual behaviors. The proposed amendment extended the coverage to all employees. Malaysia, we estimate maybe 2 to 4 million undocumented workers.
Number 7, never acknowledging that illegal migrant workers put the entire country at huge risk for COVID-19. See, illegal migrant workers are working illegally. It's in the name. And because they're working illegally, they're not registered. The government doesn't even know if they're probably in the country or where they live or who they work for, and there's no way to track them. And so with COVID, it's so important to track and trace everybody that gets COVID. For example, look at what China did and what Taiwan did and what South Korea did and Japan. All these countries that were extremely good at fighting COVID-19 were able to track everybody in their country and who had it and who didn't. But when you have 4 million illegal immigrants and there's no way to trace them, you're putting your entire country at huge risk. And putting this in the video is so important because then people can kind of understand why the Malaysian government might be trying to figure out who's illegal in Malaysia, because it affects the safety of all Malaysians. Baik, bertemu kembali dalam Bicara DR. Apa yang doktor katakan tadi berkenaan dengan bahawa kanser ini semakin muda. Mula-mula saya tidak faham apakah maksud doktor. Rupanya kanser ini sudah pun mula menyerang kepada golongan muda, bukan lagi golongan yang berusia seperti mana yang berlaku sekitar 10 kepada 20 tahun dahulu. Dan bercakap tentang kanser payudara ini juga penting. Kalau kita melihat kepada, kalau kita melihat kepada drama-drama misalnya, apabila didiagnos sebagai kanser payudara, okey, awak dah tahap 4 dan sebagainya. Berkenaan dengan tahap kanser payudara itu, saya pasti dah percaya bahawa setiap kanser itu akan ada tahap-tahapnya. Namun dalam konteks kanser payudara ini, apa dia berbeza dengan kanser-kanser lain juga sebenarnya? Ya, setiap kanser itu secara am tu dia mempunyai 4 tahap. Okey, 4 tahap. Jadi untuk memudahkan pemahaman untuk orang awam, kita selalunya saya akan memberikan yang secara mudah. Dia sebenarnya type dia ada 3A, 3B dan sebagainya. Tetapi secara mudahnya ialah stage 1 adalah in situ. Maksud dia stage daripada 0 tadi memang tak ada tumor. Itu kita tak sebut. Tapi stage 1 adalah apabila dia ada in situ kat situ. Dekat situ tu dah mula, tetapi dia punya dan akhirnya dia akan membesar. Stage 1, stage 2, stage 3 dan so forth. Stage 2 tu dia apabila dia punya size tu. Sebab tu bila kita cakap tentang ketumbuhan ni, pertama sekali kita tengok saiz dia. Kalau kurang daripada saiz 2 cm, selalunya kita bagi stage 1, yang itu okey lagi. Yang itu selalu pembedahan selalu tidak agresif. Maksudnya kita hanya membuang dia punya ketumbuhan saja. Lampet tebi kita panggil. Dan selain dia kita bagi kemo dan sebagainya. Tetapi kalau sebagai contoh, kalau dah makin membesar, stage 3, yang ini dah mungkin kita dah dia lebih daripada 5 cm atau masih lagi 2 cm tapi telah pergi ke kelenjar. Sebab tu kelenjar tu paling penting. Kalau kita suspek terhadap kanser sebenarnya, bukan saja kita melihat pada payudara itu sendiri, tetapi kelenjar. Kalau dah pergi kelenjar, itu kemungkinan dia dah agak terlambat. Kalau stage 4 ni, kemungkinan dia dah pergi jauh. Dia dah pergi lebih jauh, iaitu pergi ke otak, ke hati, pergi ke tempat-tempat lain. Sebab itu saya selalu memberitahu, kena cek itu ialah tengok sama ada kelenjar tak. Kalau ada kelenjar atau lebih daripada 5 cm ataupun dia dah nampak dia macam kadang-kadang dia dah fungating, kelihatan seperti macam itu, dah keluar, dah pecah ke kulit, yang itu kemungkinan tentu dia agak lambat. Yang agak lambat. Tapi pada saya sebenarnya, untuk mendetek kanser ni sebenarnya bukan bila dah ada kat situ. Dia lebih awal lagi. Okey. Jangan tunggu benda tu dah ada. Bila benda tu dah ada tu, dia dah agak lambat. Sebab tu pada saya, sebagai contoh, kita nak memberi kesedaran penyakit kanser ni, screening ni, dia dah agak lambat. Yang pertama sekali awal lagi, sebelum ada tu. Sebab tu orang tu kena faham sama ada dia berisiko ke tidak. Kalau dia berisiko, maksud dia kemungkinan dia untuk dapatkan kanser payudara ni tinggi. Dia kena berhati-hati. Jangan tunggu dah ada ketumbuhan dalam tu. Itu dah lambat. Sebab tu kita kena tahu apa risiko dia. Pertama sekali ialah umur dia. Semakin meningkat umur dia, semakin dia ada risiko yang tinggi. Yang pertama. Yang kedua, faktor keturunan. Sebab kita kena buat kajian bahawa orang yang ada faktor keturunan, sebagai contoh ibu dia, kakak dia, mungkin adik perempuan dia, mungkin yang second level ni mungkin mak saudara dia. Tetapi yang second degree, yang first degree ni, mak dia, adik dia, mungkin kakak dia ada, itu lebih tinggi. Dia lebih kena berhati-hati. Okey, yang ketiga dia ialah faktor dikaitkan dengan faktor bila dia datang head. Lebih awal dia datang head, lebih
tinggi risiko dia. Sebab apa? Sebab kat situ waktu subuh dia tinggi. Kesan estrogen dalam tubuh dia tinggi. Begitu juga orang yang lambat datang yang datang menopause, masuk menopause dia lambat. Setengah orang mungkin dalam 55, 60 mungkin dia lambat sikit. Sebab apa? Sebab waktu subuh dia tinggi. Dan juga dikaitkan dengan beberapa faktor. Sebab contohnya orang yang tidak menyusukan anak. Ini bukan penyebab, bukan kausatif, tetapi faktor yang associated with. Maksud dia, orang yang tak menyusukan anak ni lebih risiko kanser. Sebab contoh, seorang wanita tu berusia 35 tahun, 40 tahun, dia belum berkahwin, dah tak berkahwin, dah tentu tak ada anak. Bila tak ada anak, dah tentu tidak menyusukan anak. Dia berisiko tinggi. Dah tu pula, sebab contoh, mak dia ada kanser payudara. Lepas tu pula, dia memang datang head awal. Dia ini orang ni yang berisiko. Jadi dia kena faham, okey, saya berisiko, saya kena buat pemeriksaan lebih awal. Dan juga menjaga bermakanan. Apa benda yang perlu dielakkan antaranya, sebab tu kalau kita tengok di Eropah atau di Amerika Syarikat ialah mereka yang menghisap rokok wanita sekarang ni. Peratusan wanita yang menghisap rokok ni semakin tinggi. Kalau di Eropah mungkin dia mereka alkohol, pengambilan alkohol. Tetapi yang kita nak sebut benda-benda yang tak perlu macam gini kan, hisap rokok dan sebagainya, mungkin kita rasa mungkin dia stres dan sebagainya, dia akan mempengaruhi risiko untuk mendapatkan kanser. Dan sekarang ni yang saya nampak sekarang ni ada dua faktor yang menyebabkan wanita sekarang ni lebih muda dan lebih, orang cakap tu, lebih common. Kerana bila kita sebut macam gini kan, nanti ada sebut kakak saya punya kawan dulu seorang macam gini. Bila kita beramai borak-borak kan, saya punya jiran. Sebab apa? Sebab dua faktor. Pertama sekali, stres di kalangan wanita yang melampau. Wanita yang kena faham bahawa dulu mungkin 30 tahun yang lepas wanita duduk di rumah. Betul. Dia jaga rumah. Kan, dia pastikan semua rumah keadaan rumah, keadaan bersih dan sebagainya. Tetapi sekarang wanita bekerja pagi sampai ke petang, bekerja, balik rumah ada lagi benda yang perlu dilakukan, membersihkan rumah dan sebagainya. Suami mungkin dengan tengah tidur, tapi wanita terpaksa sebagai contoh basuh baju. Tak berhenti. Jadi keletihan di situ menyebabkan faktor daya tahan dia akan menurun dan sebagainya. Itu antara satu. Yang kedua itulah saya sebut tadi. Apabila dia tak dapat mengawal stres dia. Stres akan datang, tetapi setengah wanita dia tak dapat mengawal. Dia tak tahu macam mana dia nak mengurangkan pengawasan. Jadi dia melakukan benda-benda yang mungkin macam saya cakaplah, kalau wanita di bandar ni dia akan pergi isap rokok, dia bersama kawan-kawan minum arak dan sebagainya, alkohol. Yang itu akan menyebabkan daya tahan dia semakin rendah. Gaya hidup itu penting sebenarnya. Kita perlu elakkan, dan juga penting juga apa yang doktor katakan bahawa suami juga main peranan untuk bantu isteri kerja di rumah. Dan sementelahan doktor menyebut berkenaan dengan faktor keturunan itu menjadi persoalan ramai juga warga Maya berkenaan dengan adakah kalaulah saya ni seorang wanita, kalau ibu saya merupakan menghidap kanser payudara, adakah peratusan yang tinggi untuk saya menghidap kanser payudara? Itu persoalan yang paling banyak. Bagaimana dengan jawapannya? Ya, saya berpendapat bahawa faktor keturunan dia ibarat sebagai kalau ada pistol, dia ibarat ada peluru dalam tu. Tetapi dia tidak menembak. Yang menembak dia apa? Dia punya pemicu. Jadi maksud dia, walaupun seorang tu ada faktor keturunan, tetapi apa yang menyebabkan dia, penyebab dia, trigger dia, yang merangsangkan dia supaya sel-sel yang normal ni menjadi sel-sel kanser. Mungkin untuk orang lain, sebagai contoh tadi kita sebut sebab isap rokok. Seorang wanita isap rokok, kadang-kadang dia isap rokok dah bertahun-tahun tak ada apa jadi pada dia. Sebab apa? Faktor keturunan, genetik dia okey. Tetapi bagi mereka yang mempunyai masalah genetik ni di sini yang lebih tinggi, isap rokok mungkin dah sebulan 2 bulan dah start mula. Trigger dia punya rangsangan untuk membentukkan sel-sel kanser dan sebagainya. Sebab tu kita kena faham, untuk memberi kesedaran wanita terhadap penyakit kanser ni, dia kena tahu risiko dia. Kalau dia tahu risiko dia, lebih mudah dia untuk menjaga diri dia daripada kes masalah kanser payudara ni. Saya suka penjelasan doktor berkenaan dengan keturunan dan juga wanita yang pada masa kini, orang kata wanita zaman sekarang sememangnya berkerjaya, tambah pula dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat ni mungkin ada sedikit yang terkesan dan juga mungkin sedikit stres dan sebagainya. Namun kita tarik nafas dulu, legakan perbincangan kita, kerana selepas ini kita ingin tahu pula bagaimanakah rawatan-rawatan yang terkhusus kepada mereka yang dihidapi kanser payudara ini. Kita berehat sekali lagi, kembali selepas ini.
malam, pasar tamu, pasar borong dan pasar tani adalah tidak dibenarkan. Mengenai hospital dan klinik kerajaan dan swasta dibenarkan secara 24 jam, manakala farmasi dan kedai ubat-ubatan beroperasi dibenarkan mulai 6 pagi hingga 6 petang. With the MERS 999 application system, getting emergency assistance is now easier. Save Me 999 Police connects the Malaysian public to the police. Save Me 999 Deaf for those with hearing or speech impairments. And Save Me 999 Blind for those with visual impairments. Download now for free on your smartphones. MERS 999 and applications make emergency calls easier. Tiap minggu Miru dengar diorang menyanyi. Kenapa diorang berdiri di tengah padang? Tak panas ke tok? Mereka kan sedang menyanyi lagu negaraku. Kenalah berdiri sebagai tanda hormat. Itulah salah satu cara tunjuk rasa sayang pada lagu negaraku. Ha, tu. Permainan nak mula dah. Baik, terima kasih kerana masih setia bersama Bicara DR di saluran berita RTM melalui saluran My Freeview 123. Masih lagi berbincang berkenaan dengan kanser payudara bersama dengan Dr. Zubaidi Haji Ahmad, merupakan pengamal perubatan. Banyak sudah kita bercakap dengan fakta-fakta serta maklumat penting berkaitan dengan kanser payudara ini. Baik Doktor, persoalan berikutnya, kalau kita sudah didiagnos ataupun kenal pasti bahawa seseorang individu itu dijangkiti kanser payudara, apa rawatan susulan? Sebab ramai juga yang takut berkenaan dengan rawatan ini, takut akan rambut jadi botak dan sebagainya. Kerana rawatannya ada spesifik dan juga khusus berkenaan dengan kanser. Mungkin doktor boleh jelaskan rawatan ini dan juga kesannya dan kenapa perlu kita buang rasa takut itu sebenarnya? Ya, secara amnya kanser payudara ni selalunya dia akan menjalani beberapa rawatan lah. Pertama sekali pembuangan kanser, iaitu kita buanglah payudara yang terkena jangkitan kanser itu, kita buang. Vasektomi kita panggil, kita buang. Sama ada separuh ke, agresif ke, lebih kurang begitu, kena buang. Itu yang pertama. Yang kedua, selepas itu kemungkinan kita akan beri dia radioterapi. Tujuannya ialah untuk membunuh mungkin ada sel-sel kanser yang tertinggal. Kemudian kemungkinan kita bergantung kepada doktor, kemungkinan doktor akan memberi kemoterapi pula. Kemoterapi maksud dia mungkin sel-sel kanser dah pergi jauh, terutama dalam stage 3 stage 3 mungkin itu tahap yang lebih besar. Dan kadang-kadang yang kecil-kecil pun kita bagi juga, kita bimbang dia akan pergi ke tempat lain. Itu bergantung pada penilaian doktor. Dan akhir sekali kemungkinan kita akan bagi ubat hormon tamoxifen supaya kadar estrogen dia menjadi rendah, sebab dikatakan bahawa kanser payudara ini disebabkan oleh faktor estrogen, hormon yang terlalu tinggi. Maksud dia. Sebab tu bila bercakap dengan hormon ataupun kanser payudara ni, saya nak menarik perhatian bahawa di zaman moden ini terdapat beberapa perkara yang menyebabkan hormon itu terganggu. Kita sebut sebagai hormon disruptor ataupun pengganggu hormon.
Antaranya ialah yang biasa kita lihat, yang kita biasa kita tahu tetapi kita tak memberi pandangan, iaitu pembungkus makanan plastik. Dia ada paraben, dia ada phthalate, yang mana yang ini akhirnya menyebabkan hormon dia akan terganggu. Yang itu yang pertama. Dan juga kemikal-kemikal yang biasa dalam alat solek, dalam penggunaan personal, contoh itu yang menyebabkan antaranya toksik itu akan dikatakan sebagai yang akan merangsangkan kanser payudara ni. Sebab tu kalau lihat, kalau berbanding mungkin zaman dulu tak berapa banyak, zaman ni terlalu banyak. Antara mungkin faktornya adalah pencemaran toksik daripada plastik dan juga kemikal-kemikal yang kita gunakan seharian. Adakah golongan wanita takut akan rawatan yang kedengarannya begitu canggih? Ya, betul, ia canggih untuk membunuh kanser dan sebagainya. Adakah sebab itu wanita ini macam menyuruh atau surutkan diri mereka bahawa takut dalam denial state itu sendiri? Saya melihat daripada pengalaman saya, kebanyakan wanita ni dia ada stigma yang berasal daripada percakapan orang sekeliling. Bila orang sekeliling cakap sebagai contoh, kau jangan ambil kemo, nanti rambut kau gugur. Jadi wanita tu menganggap bahawa rambut ni adalah satu benda yang penting. Kalau kita botak tak apa. Tapi wanita di Malaysia, wanita Melayu sebagai contoh di Malaysia ni, botak dia satu benda yang agak menakutkan. Bukan saja setakat menakutkan, tetapi dia akan mengundang umpatan orang-orang sekeliling. Jadi dia kalau boleh dia tak mau. Dengan dia kemo, rambut botak sebagai contoh, dia takut. Begitu juga kalau kita sebagai contoh, kita dengar macam saya sebut tadilah tentang pembuangan payudara, dia akan terasa suami dia tak sayang lagi, kemudian radioterapi, dia rasa kalau suatu 30 nanti badan dia terbakar. Ini dengar-dengar daripada sekeliling. Jadi menyebabkan dia agak, bila doktor berbincang dengan doktor, dia rasa macam tak berapa nak pergi ke sana. Sebab tu saya mencadangkan supaya mereka yang ada kanser payudara ni dan diberi option treatment ni perlu menjalani sebagai contoh kaunseling, supaya mereka dapat memahami apa masalah wanita ni, supaya dia berani ke hadapan menjalankan rawatan, berani ke hadapan menghadapi cabaran begini. Kalau tak, wanita akan mendengar, kenapa aku cakap kemo, botak rambut. Dia tak nak lah. Pengalaman doktor lebih 2 dekad dalam mengendalikan kes kanser payudara ini. Kalau doktor melihat kepada, katakan pesakit itu dijangkiti sehingga tahap 4, peranan suami dalam kes ini, mungkin doktor boleh bagi penerangan yang cukup jelas dan juga cukup kencang kepada golongan lelaki di luar sana berkenaan dengan apa patut lelaki buat untuk memastikan bahawa golongan wanita, apatah lagi isteri ataupun adik kakak kita, supaya berdepan dengan situasi ini dengan keadaan yang berani, tenang, dan mungkin ada kata-kata daripada doktor yang mempunyai pengalaman yang cukup luas ni. Saya melihat kadang-kadang kempen yang kita buat ni dia agak tersasar sebenarnya. Sebagai contoh kanser payudara, kempen kanser payudara ni kita hanya mensasarkan kepada wanita saja. Kita tidak mensasarkan kepada orang sekeliling ni. Padahal kita nak beritahu bahawa kanser payudara ni harus difahami oleh sebagai contoh suami. Orang sekeliling dia, kawan sekerja. Kerana mereka lah sebenarnya yang akan membantu. Sebagai contoh, seorang perempuan tu kena kanser payudara. Tetapi suami buat tak kisah. Tidak memberi support. Rawatan dia tak datang. Dia membiarkan isteri pergi seorang ke sana. Dia pun buat tak kisah. Ini menyebabkan isteri akan bertambah pilu, sedih, tak rasa disayangi. Dan untuk ke depan, untuk membuat rawatan, dia mungkin akan merasa, kenapa perlu aku buat benda ni semua? Kenapa sedangkan aku telah di-reject, aku telah dibuang. Mungkin oleh suami, mungkin oleh rakan sekeliling. Sebab tu kempen kesedaran payudara ni bukan target daripada saya, bukan target daripada wanita tu saja, tetapi kepada sekeliling. Orang ramai kena faham bahawa kanser payudara ni boleh berlaku pada sesiapa walaupun dia tak ada risiko. Sebab apa? Sebab pola kesihatan ni dah berubah. Macam saya cakap tadi, kalau dulu 40 tahun, sekarang semakin muda. Dulu mungkin orang yang berisiko, tetapi sekarang orang tak berisiko pun mungkin sebab faktor pencemaran toksik dan sebagainya. Sebab ini boleh berlaku semua orang dan semua orang kena faham. Bukan setakat wanita yang mempunyai payudara yang berisiko, tetapi suami dia. Apa nak buat? Sebagai contoh kan, kalau satu pagi tiba-tiba pas satu pagi dia cakap, bang, saya rasa ada something lah dekat saya punya payudara. Adakah suami dia cakap, alah tak ada apa? Ataukah suami concern? Sebab tu kita nak beritahu. Begitu juga dengan masyarakat, kawan-kawan. Sebab saya melihat sekarang ni apabila seorang wanita tu memerlukan sokongan, yang memburuk keadaannya adalah kawan-kawan sekeliling. Dia kata bila ada kanser je, habislah tak lama dah ni. Habis bila buat operationnya dia kata apa ni, sebelah je ada.
Dia macam mempermainkan, merendahkan, mengejek, menghina dan sebagainya. Pada saya, kita nak sebagai orang-orang sekeliling lah yang kena bagi. Pergi ke depan, jangan risau, Mah. Pergi, Mah. Anak-anak engkau ni aku jaga. Pergi. Suami pun sama, bawa, ambil cuti, bawa isteri. Beritahu isteri, jangan takut, abang ada sama. Macam gitu. Barulah dia akan berani pergi ke depan. Betul. Saya setuju dengan apa yang dikongsikan oleh Doktor. Itu juga merupakan ilmu kepada saya. Saya tidak tahu, mungkin dalam kalangan ahli keluarga saya dan siapa saja, tapi na'udzubillah min zalik, kita minta jauh. Dan Doktor, kalau kita tidak akan lepas daripada bercakap berkenaan dengan mitos, kalau bercakap dengan kanser-kanser tertentu ataupun sakit-sakit tertentu, pastinya ada mitos-mitos yang perlu disangkal dan juga perlu dilawan supaya ianya tidak menjadi satu kebiasaan. Ada atau tidak mitos-mitos tertentu yang berkaitan dengan okey, makan sekian-sekian boleh hilangkan kanser payudara dan sebagainya? Ya, pada saya benda yang paling penting sekali yang perlu kita faham bagi seorang wanita ialah apabila ada perubahan pada payudara dia harus pergi mendapatkan pemeriksaan menentukan sama ada dia berbahaya atau tidak. Itu pertama sekali. Kalau dia tahu ada benda dalam pada punya payudara, dia kena tahu ni bahaya ke tak bahaya. Perlukah ada rawatan susulan? Perlukah ada pemeriksaan susulan? Itu yang pertama. Yang kedua, dia kena faham bahawa semua benda-benda ni apabila dah didiagnose kanser, dia kena berani. Sebab tak ada apa yang dapat lagi membantu dia kecuali keberanian dia mendapatkan rawatan. Ya, itu yang kedua. Dan saya juga nak menarikkan perhatian bahawa mereka yang belum ada tetapi mempunyai risiko yang tinggi. Pertama sekali, dia perlu menjalankan, menukar aktiviti kehidupan yang lebih sihat. Sebagai contohnya, kita dapati bahawa kanser payudara ni banyak terdapat pada wanita yang obes. Di Europe sebagai contoh, banyak kanser payudara berkaitan dengan obesiti. Jadi kita kena faham, okey, kalau dia ada risiko yang tinggi terhadap kanser payudara, dia kena kurangkan berat badan, kurangkan lemak dalam badan dia. Itu yang pertama. Atau kemungkinan dia kena kawal stres dia. Kalau sebagai contoh dia tak terkawal sampai asyik-asyik nak marah kan, isu-isu kecil dia perbesarkan sampai dia ataupun memberi respon yang orang cakap tu keterlaluan, itu menunjukkan dia seseorang ni mengalami stres. Jadi perlu menangani stres. Kalau tak, dia akan menyebabkan kemungkinan daya tahan dia rendah dan akhirnya menyebabkan masalah-masalah begini. Kena cukup tidur, minum air yang banyak, buat latihan ataupun pergerakan fizikal yang WHO beritahu lebih kurang berapa 15 minit 30 minit setiap hari selama 5 hari. Itu perlu buat. Cara paling mudah di rumah ataupun di tempat kerja dengan cara daripada tempat kerja ke ofis, banyak jalan kaki. Kan? Kalau sebagai contoh tak dapat parking depan ofis, jangan risau. Anggap dia sebagai satu exercise. Parking jauh sikit tak apa, jalan. Dan juga pemakanan. Ini pemakanan yang paling penting sekali. Baik, terima kasih Doktor atas penerangan yang cukup jelas, cukup pada saya sebagai seorang lelaki yang first time mendengar kanser ini pun kita ambil maklum dan juga tahu berkenaan dengan perkara ini. Terima kasih sekali lagi kepada Dr. Zubaidi Haji Ahmad merupakan pengamal perubatan am atas perkongsian kita pada malam ini. Baik penonton, sebelum kita berpisah, ingin saya ingatkan kepada anda bahawa amalkan untuk scan ataupun check in My Sejahtera, tidak kira di mana anda berada, untuk sama-sama kita putuskan rantaian COVID-19. Patuhi kepada prosedur operasi standard Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat bermula 14 Oktober sehingga 27 Oktober. Ini khusus di Kuala Lumpur, Selangor dan juga Putrajaya. Terima kasih sekali lagi kerana menonton Bicara DR di Berita RTM My TV 123 dan juga yang memanfaatkan kami secara dalam talian di Facebook Berita TV RTM. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum dan selamat malam.
Malaysia.